Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina bazalu nufusahum wa amwalahum hilal Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati saudari al-Islam sekalian, kita sambung pengajian Minhajul Abidin karangan Syekh Taufiq Al-Fatani dalam bahasa Jawi, terjemahan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi qala. Surat 87. Kat mana? Faslun ke? Faslun. Faslun ini suatu pasal, mana satu perbahasan barulah. Faslun ini suatu pasal, maka lazimkan olehmu dengan memutuskan akabah ini yang sangat payah, lagi yang menegahkan, lagi amat tegahnya, dengan menolakkan akan segala awarid yang empat. Dia jaga, dia kata akabah ini, akabah yang kita bincang itu hari, kata dia sangat payah, sukar sekali melepasinya, menegahkan, maknanya halangan besar, lagi amat tegahnya. Kalau kita langgar juga amat berbahaya, dengan menolakkan akan segala awarid yang empat ini. Nak tolak dia pun payah, dan kalau kita tak tolak bahayanya pun besar. Apa dia? Awarid yang empat, halangan yang empat. Apa dia empat tu? Keraguan kita tentang rezeki, yang empat tadi apa dia? Yang lepas lah berkenaan dengan keyakinan kita pasal rezeki kita, dan kita punya keraguan masa depan. Tak tahu, kita bimbang. Kita bimbang takut hidup kita susah, bimbang takut anak-anak susah, bimbang takut kita hilang mata pencarian dan sebagainya. Maka ketika itu kita menjadi duka cita. Itu yang kedua, dia panggil akhtar. Dan yang ketiga, kita bimbang juga masalah yang lepas lah ni. Kita bimbang pasal qada qadar. Kita tidak yakin dengan bahawa segala benda ni sudah ditetapkan. Kita bimbang tak tahu arwah kita, itu takut mati darah tinggi lah, bimbang takut masa kita mati anak tak ada dekat lah, berbagai-bagai kebimbangan. Dan akhir sekali kita bimbang tentang masaib. Kita tidak berjaya menangani apabila Allah uji kita dengan kesusahan, uji kita dengan kemiskinan, uji kita dengan penyakit, uji kita dengan bala jetaka dan sebagainya. Ketika itu kita tidak berjaya, kita akan marah, kita akan dendam, kita akan kecewa dan sebagainya. Maka ini semua halangan, kata dia, halangan kepada kita untuk berubah ibadat. Ini kita ada hari ni, sedang baru hujan, halangan hujan aja, belum halangan tsunami, belum halangan gempa bumi, belum halangan ribut topan. Kita baru hujan, kita sudah tergendala dalam urusan ibadat kita. Macam contohnya, kita rasa susah lah. Maka apatah lagi dengan benda-benda yang lebih besar. Maka benda-benda gini mengganggu kita, lebih-lebih lagi sakit. Berapa ramai orang Islam semayang ketika sakit, sudah pergi hospital, cari surau pun tak ada. Kita sehat nak semayang, tak ada surau, apatah lagi orang sakit. Tapi setengah-setengah negara tu ada lah, kecil dia buat, muatlah 4 orang, tu pun berlagu dengan perempuan. Tanya, surau ada. Masuk celah tu kat Dambel. Kita pergi nak semayang, Allahu Akbar, sat tepi sikit, rumah pun ada surau punya hal. Maknanya punya kecilnya pandangan manusia kepada ibadat kepada Allah. Apatah lagi hak sakit. Pernah tengok orang sakit semayang kat hospital, cuba kamera pergi buat rakaman. Ya terbiarlah, hak sehat pun tak semayang, sakit. Ayah saya sakit di hospital. Ayah saya semayang.
Habis pakat tengok. Orang sehat, orang sakit pula. Pelik tengok orang semayang kat hospital. Dia berkata tutup lah kain. Tutup. Tu dia. Saya pula pelik tak semua. Ya dia. Dekat duduk atas katil, sudahlah. Dah ada, aku boleh ada duduk atas kursi kata dia. Nak duduk atas kursi. Duduk atas katil tak mau. Dah kain pula kotor. Dah nak beli ambil kain pula. Tukar kain apa semua. Jadi ramai-ramai tu tengok orang sakit lah ke mana orang sakit. Tu dia. Orang sihat pula. Pelik tengok orang semayang. Apatah lagi hak sakit dari hak sehat tak semayang. Yang keliling tu tanya mana surau. Kat celah tu sebelum masuk camban kata dia. Saya pun pergilah cari semayang. Masuk buka kasus semayang. Allahu Akbar. Tepi sikit. Puluh. Capur. Tak ada apa tak tepat. Itu pun tempat simpan berung gigi. Ada tong sampung. Tempat simpan muk. La haula wala. Kenapa jadi gitu? Sebab kita tidak bersedia untuk berkhidmat kepada Allah. Kita lebih banyak berkhidmat kepada makhluk dan dunia. Takut susah. Maka inilah pak karunya bala je takut kata dia. Yang melintangkan, maknanya jadi sekatan, mengganggu kita. Menghilangkan betul. Dan menghilangkan penyakitnya. Yang menjadi masalah untuk nak berubat payah. Dan jika tiada kau putus akan dia. Jadi kalau benda ni kalau tak lawan, tidak melawan tentang bahasa rezeki sudah tetap, tidak lawan bahasa segala gundah guna kita ni adalah fata morgana. Maka kalau kita tak lawan kata dia, maka tiada meninggalkan dikau kata dia, menyebut akan maksud kau mengerjakan ibadat. Dan jangan kau fikir padanya pula istimrar. Maka jangan mu pandai ringan, jangan main-main. Jangan buat sambil lewat. Daripada bahawa kau hendak mendapatkan dia dan kau menghasilkan dia, dan bahasa bagi tak satu pada pekerjaan dia membimbangkan yang segera dan bertangguhnya. Maknanya susah biar dululah. Ni hujan ni, nanti berhenti dululah. Ni sakit ni, nanti sihat dululah. Ni miskin ni, nanti kaya sikit lah insya-Allah. Kalau saya susah ni, saya pergi insya-Allah. Lepas bila senang pula, Allah Ustaz, saya kalau lepas anak saya periksa ni, insya-Allah saya pergi. Insya-Allah. Lepas lepas anak dah periksa pula, nanti mak saya sakit gaut Ustaz. Nanti dia lega sikit saya pergi. Insya-Allah. Tu dengan dia gaut. Tu dia. Akhir saya dengan dia syahid. Mula-mula anak nak periksa, lepas tu mak sakit, lepas tu berbagai-bagai. Akhir sekali mana dia? Dua-dua kaki tak boleh berjalan Ustaz, bekok. Bapa gaut dua-dua. Akhir sekali tanya lagi sekali, mana pergi Ustaz? Kan masuk hospital 2 minggu dah. Pula. Tanya lagi mana pergi? Kan 2 hari dah tak ada. Mati. Saya tanya satu kawan yang dulu baik juga lah. Saya tanya dia, lama tak jumpa dia. Jumpa kawan dia duduk Bulu. Saya tanya mana si saudara kita tu, sahabat kita tu. Dah pindah dah Ustaz. Pindah kat lain dah. Pindah mana? Pindah lama dah, pindah pasal 13 dia kata. Ada perumahan ke? Mati dah kata. Saya tak faham di gurauan dia tu. Mana kawan dia mati. Dia cerita pindah. Saya berusaha, mana pindah kawan lah. Rumah ada, isteri ada lagi kat sini. Pindah mana pula? Dia kata pindah pasal 13. Saya pun lama dia tengok saya pelik. Matilah. Allahu Akbar. Nak cerita saudara bukan senang. Akhir-akhir kita rapat dengan kematian. Saudara sekalian, kita hidup ni matilah hak sebenarnya. Hidup ni tipu, mati tu hak sebenarnya. Sebab tu kata dia, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka yakin. Beribadatlah kepada Allah sampai rasa sebenar, yakin. Mana sampai mati tu baru sebenar. Sekarang ni tak apa-apa, semayang macam mana, buat ibadat macam mana pun tidak akan senang. Tidak akan bertemu kesenangan kerana ibadat. Mungkin makin susah ada. Bila senangnya kita bertemu yang senang ni, apabila kita mati. Dekat nak mati dah mula nampak dah. Saudara. Saya melihat satu adik tu, guru saya. Dia lambat sampai, dia orang semua ramai. Masa masuk. Woi, ke mana tu? Dia kata saya nak tengok. Lepas tu ada anak dia tengok kat saya.
Kalau lama nak tengok. Kita tanya dia, mati ke belum? Anak dia kata pagi lagi mati dia. Saudara, mukanya yang tersenyum dan bersih sekali. Adakah kita dapat capai macam ni? Belum tentu. Kita pun takut tengok muka kita lagu mana kita tahu. Yakinkah kita muka kita orang buka comel? Yakinkah kita muka kita bila orang buka comel? Yakin ke? Saya tak berani. Tengok mau boleh dah jelai apa tahu. Jangan, ya. Jangan anggap benda ni mudah. Preparation kita kepada benda baik ni sekarang. Biar dia kita kalau dosa, kita bertaubat, teruskan kepada Allah. Sebab satu jadual ya. Jadual. Saya nak baca banyak. Lah ni orang tasawuf ni tak ada kelas tu. Orang kata tasawuf tu apa? Akhlak. Tu dia. Disiplin. Saudara, kita bertugas dengan Allah Subhanahu wa taala. Gaji telah dibayar, nama syurga. Gaji telah dibayar, namanya syurga. Menunggu, bidadari pun menunggu. Maka kita diminta bertugas untuk menjadi hamba, abdul. Tugas kita untuk menjadi hamba. Okey, coba. Dalam masa yang sama kita manusia kan? Kita manusia. Allah nak buat kerja, satu kerja yang dia minta, dan satu lagi keperluan kita. Makan, minum, keluarga, anak sakit, demam, itu keperluan kita. Maka urusan kita dalam hal-hal keperluan kita namanya syariat zahir. Namanya syariat zahir. Kemudian ada satu ibadat kepada Allah lagi, namanya syariat batin. Ini satu ni bentuk yang perintah Allah. Syariat batin. Jadi dua-dua ni syariat. Tetapi syariat zahir ni kena ada. Sebab kita basyariah. Undang-undang makan, undang-undang minum, undang-undang berniaga, undang-undang merentah, undang-undang peperangan, undang-undang apa lagi? Import, ekspor, undang-undang pelajaran, pembaca dan sebagainya. Maka nama syariat zahir. Misal kata kita nak makan, kita manusia kan, nak kena makan, maka nak kena makan benda yang halal. Maka turunlah proses, kena sembelihan, hukum sembelihan, binatang yang halal dimakan, binatang yang haram dimakan, binatang yang makruh dimakan, macam dog dan sebagainya. Maka mari pula keperluan nak minum, maka mari halal dan haramnya. Apa dia? Jangan minum arak, jangan minum whisky, mau kena minum air sejuk. Itu pun jangan curi Sabah punya, potong ke bawah. Tu dia. Air orang tak ada. Air ni air orang, nama tuan dia Syabas. Jadi kalau kita duk curi kat bawah itu awet bodoh susah tapi haram. Nak curi sangat, curi air hujan. Ada orang bersih. Waktu hai tak payah bayar. Okey, mari pula keperluan nak menikah. Maka kena ada pula hukum nikah kahwin. Hukum dia saksi kena ada dua. Perkahwinan mesti lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian mari pula undang-undang bagian-bagian. Kemudian menikah pula ada anak. Maka keperluan kewajipan kepada anak pula apa dia? Kena hantar belajar. Maka benda-benda ni semua nama syariat zahir. Drama rakyat pula. Mari pula undang-undang memerintah, namanya sultan. Tu dia. Bila ada sultan, mari pula undang Tuhan pula. Taat kepada sultan. Kena taat sultan tu pula. Maka berlakulah sebuah negara. Lepas tu kalau orang mencuri macam mana? Mari pula hukum hudud. Sebab ada manusia yang jahat, ada yang baik. Hak ni pula tak boleh tengok bodoh orang nak curi. Tu mula kena ada pula hukum hudud, tak boleh mencuri pula. Maka semua ini digelar syariat zahir. Inilah yang ulama sedang berjuang sekarang, mati ke diri. Hukum ini dinamakan syariat zahir. Nama ilmunya ialah fiqh. Maka nama ulama ini ialah ulama fiqh. Dan dalam ilmu tasawuf digelar ulama dunia. Ada soalan dekat tu? Baik. Sampai tahap bagi kita pula syariat batin. Apa dia? Syariat batin. Apabila kita susah, dia minta untuk
bersabar. Siapa tak sabar, tak ada kena kat tanya, tak ada kena punishment, tak ada kena denda, tak ada. Tetapi Allah Ta'ala tidak reda. Maka ini tidak kena mengena dengan syariat zahir. Tidak ada hukuman. Siapa yang tidak sabar, awak dijatuhkan hukuman penjara 12 hari sebab tidak sabar. Ada lagi? Tak ada. Tetapi di akhirat besok, awak tidak reda dengan ujian aku, maka sila masuk neraka. Ini namanya syariat batin. Apabila kita terlibat dengan senang, mewah, maka diminta bersyukur. Kena bersyukur pula. Kalau dengan harta macam mana, kalau dengan kesihatan macam mana, kalau dengan ilmu yang kita ada macam mana, maka semua sistem ini syariat batin. Dan inilah pengajian kita. Inilah pengajian kita. Masuk neraka ni bukan pasal curi saja. Curi, judi, merokok, menyamu, minum arak. Semua ini adalah syariat zahir. Dan dia boleh dibersihkan dengan taubat. Sekiranya tidak kerak tangan, bukan bermakna masuk neraka, boleh taubat. Tetapi syariat batin, sekiranya tidak sempurna, ibadat kita Allah tidak terima. Macam semayang contohnya, kita tidak ikhlas, tidak khusyuk. Semayang itu Allah tidak terima. Habis bagaimana Tuhan nak masukkan kita dalam syurga? Maka sebab itulah tersegan masuk syurga adalah di bawah rahmat Allah, bukan buat semayang kita, bukan puasa kita. Sebab itu adalah urusan ibadat. Syariatnya ialah semayang. Tetapi apabila kita buat tidak khusyuk juga, maka kita menyerah diri kepada Allah dengan tawadhu. Tawadhu. Apa makna tawadhu? Merendah diri. Ya Tuhanku, memang aku semayang tidak tinggal. Semayang di sebelah sini. Sudah semayang, tetapi khusyuk tidak ada. Aku tidak pandai. Ayah aku atas kalau orang putih, muda sampai ketua. Jadi bila aku dah besar-besar begini, aku nak semayang macam mana? Fatihah aku tak boleh baca. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Maka orang ini digelar orang yang merendah diri. Maka ini saja tekad dia untuk masuk syurga. Bukan tekad ini. Bukan tekad solat, tapi tekad merendah diri. Tekad taubat, tekad tawaduk, tekad warak. Menyerah diri kepada Allah melalui sifat bernama tawakal. Itu saja yang aku boleh buat, ya Allah. Aku manusia biasa, aku tidak pandai, berdosa aku pun banyak. Kalau buta ampun dosa aku, macam mana aku nak masuk surga? Sedangkan aku manusia, bukan larat untuk masuk neraka-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Maka ini tekad ni untuk masuk surga. Bukan lagi tekad ini. Ini tekad di bawah tajuk rahmat. Ini tekad di bawah tajuk taubat. Allah Ta'ala terima kita masuk surga bukan berdasarkan ibadat, tapi berdasarkan taubat. Ibadat sudah tidak ada sebab kita tidak semayang. Ibadat sudah tidak ada sebab kita tidak berpuasa. Bagaimana masuk surga? Dipotong oleh taubat. Inilah orang pekoh tak pandai benda ni lah. Orang pekoh sudah tak pandai benda ni lah. Sebab tu kalau kita tanya dia, saudara, wahai Tok Guru, bagaimana saya nak mencari keredaan Allah? Saya banyak dosa, saya buat minum arak, saya begini. Dan saya dah bunuh orang 99. Bagaimana cara saya untuk masuk surga? Jawab Tok Guru tadi, darah rasuah seria masuk neraka, ni pula sejuta sehari. Pas bunuh orang, ni pula balasannya kisah. Bunuh bala bunuh. Tu dia. Kisah nama hukum pekohnya. Gak mula bunuh orang 99. Macam mana nak masuk surga? Maka jawab kawan ni pula, saudara, Tok Guru, kalau beginilah caranya, baik cukup 100, kata dia. Dia bercabut pedai perah pergi kawan tu. Jadi 100 orang bunuh orang 100. Ini hadis ni muttafaqun alaih. Tidak ada pertikaian ulama. Berjalan, jumpalah larung pisari dua. Ini contoh saja ya. Apa kesalahan awak? Dosa begini-begini. Apa kesalahan awak? Minum arak begini-begini. Apa kesalahan awak? Tak semayang begini-begini. Tak apa. Bermula sekarang, mari kita pergi mufayyad. Kita bertaubat, kita mengaji, kita berzikir, serah diri kepada Allah. Janjinya tinggal 1 jam pun Allah Ta'ala kata dia akan masuk syurga. Jadi inilah pelajaran kita.
Ini pelajaran kita. Jadi hak ni tadi pelajaran fiqh. Neraka saja. Siapa yang memakan rasuah, maka tidak ada cara lain melainkan disumbat oleh api neraka. Tu dia. Itu ulama fiqh. Penyelesaiannya neraka dengan kerak tangan. Hak ni syariat batin. Penyelesaiannya ialah dengan sesal dia taubat. Penyelesaiannya adalah penyesalan dan taubat. Saudara boleh pilih nak hak mana. Okey, start saya pilih kerak tangan. Keraklah tangan 12, 17 pun kalau tidak taubat tetap masuk neraka waliyadzubillah. Sebab masuk syurga bukan pasal kerak tangan, pasal taubat. Ada seorang sekalian cerita daripada kitab lah. Dia ni kaki mencuri. Dia mencuri. Kali pertama curi kerak tangan. Dia curi kali yang kedua kerak tangan. Kerak kaki pula. Dia tangan kaki, kaki dia bersilang kan. Hukum fiqhnya begitu. Akhir sekali tangan kena kerak, kaki kena kerak. Curi lagi. Tu dia. Nak rayak mana manusia ni bukan pasal kerak tangan curi ni. Pasal dia tidak rendah diri. Pasal tak erti bahasa sebenarnya. Okey, kemudian sampai cara mahkamah. Dia tanya, apa anda nak bagi tahu pada mahkamah? Wahai tuan hakim, kata dia. Dia curi kawah tak kawah. Kawah hak masuk tu, dia curi kawah. Tadi tuan hakim tanya, saudara telah dijatuhkan hukuman mencuri begini. Maka dia kata, tuan hakim, cubalah tuan hakim fikir macam mana saya nak mencuri. Tangan saya tak ada, kaki tak ada. Macam mana saya nak mencuri? Dia tak mengaku. Maka semua orang heran lah. Maka tuan hakim mesti bijak. Oleh sebab saudara kata kaki tak ada, tangan tak ada, tak boleh mencuri, maka mahkamah minta tolonglah. Begitulah. Mahkamah minta saudara ambil balik kawah ni letak Pak Asar. Ambil balik kawah ni letak Pak Asar. Nak kan muka saudara, muka tangan pun tak ada, kaki pun tak ada tu kok. Dia dengar tu akhir suruh ambil atas kawah balik dekat dia berjak, piu, pum, tak atas kepala. Rupanya terpakai junjung. Dia bawa sahabat itu, saudara, mari di sini. Tadi awak kata tak boleh hakak kawah. Saya tengok lebih cepat pada orang ada tangan. Maka dia dijatuhkan hukuman tu. Nak cerita maknanya curi ni, dia curi bukan pasal kerak tangan tu, takut kau kerak tangan, tetapi sebab dia hati dia punya penyakit. Tengok dadah saudara. Kalau sekiranya ada 5 kepala, gantung kepala satu ada 4 kepala lagi. Dia dadah lagi. Kita gantung satu kepala ada 3 lagi. Dia curi dadah lagi. Siapa habis kepala 5, dia curi lagi. Kena kerak perut pula. Nak royak manusia punya jahat ni bukan pasal tu. Pasalnya ialah dia tidak mengenal Allah. Itu sebab dia. Jadi kalau kita anggap bila buat begini maka orang buat ibadat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab banyak berlaku segala undang-undang ini manusia tidak takut. Saudara, kalau dia Allah pun dia tak takut, macam mana nak takut ke manusia? Dia tak semayang tu bermakna dia tak takut pada Allah lah. Dia tak puasa tu bermakna dia tak takut pada Allah lah. Dia mencuri tu dia tak kenal Allah lah. Bagaimana mungkin kalau Allah pun dia tak takut, takkan nak takut kat polis? Tu sebab dia pengai ini ada sedikit perbezaan. Maka sebab itu dalam hal-hal apa pun kita ada beza. Untuk mana pun kita pengajian kita ialah ilmu syariat batin, iaitu undang-undang yang menjadi alat untuk kita masuk syurga. Sebab ni ilmu dunia. Hak ni sebelah ni kita panggil ilmu fiqh. Cara makan, cara minum, cara belajar, cara duduk, cara berjalan, cara berpakaian, cara berumah tangga, cara memerintah negara, cara berperang. Ini semua masalah dunia. Tetapi apabila bawa kepada Allah, dia minta kita ikhlas, minta kita redha, minta kita sabar, minta kita jujur dalam melakukan ibadat, minta kita bersih hati kita dengan dia ketika melakukan peribadatan dan sebagainya. Maka itu yang akan dikira di hari akhirat. Misalnya kata contoh kita derma lah 1000 tadi, ikhlasnya 100 tu saja yang dikira. Hak 100 saja yang dikira. Hak 1000 tadi gone with the wind. But hide habis cair begitu saja. Maka 4 kali ni masalah kata dia. Kita tidak yakin kepada benda yang sudah tetap. Kita tidak yakin kepada keputusan yang sudah ada. Dan kita tidak yakin kepada janji Allah yang sudah beri kepada kita bahasanya rezeki tidak akan luput. Kita kira-kira apa saudara berkenaan dengan
masa depan, qada masa ini. Kalau kita lari pun dia kena juga. Dia kena juga. Kita lari mari sini, masalah yang pula. Duduk di istiqamah, duduk perai pokok-pokok monggo tata ada barbarian. Kita mari sini, kita perai pokok kita pula, sama pula isteri anak pula. Oh, ni pula anak bini macam-macam pula. Kita pergi Sungai Sel, beruk pula. Ada babur pula. Oh, nak pergi mana dunia ni? Selagi duduk dalam dunia ni, kita tak lain dah ujian. Maka kita kena face itu ujian. Tidak boleh lari. Sebab kita masih berada di dunia. Maka mana kita duduk, di situ ada ujian. Sebab apa? Sebab Tuhan nak masukkan kita ke syurga. Dia tak mahu percuma. Dia nak kita melampaui batasan ujian dia, baru boleh masuk. Dia ada ujian-ujian dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 7. Lepas 7 tu baru dia masuk syurga. Sebab tu kitab ni saudara, nama dia Gunung 7. Dia ajar kita lepas persatu. Jangan kau fikir padanya pula istimrar, nak suka-suka main-main. Daripada bawah kau hendak mendapatkan dia, kau menghasilkan dia. Tengoklah esok kau, tengoklah lusa kau, tengoklah kalau senang. Jangan, itu istimrar, bermain-main, suka-suka saja. Bawa tiap-tiap satu pekerjaan yang membimbangkan dengan segera dan bertangguh. Esoklah, tengok boleh lepas lah kalau ada bonus. Lah ni tak boleh lagi lah, Ustaz, banyak masalah lah. Allah, nego pun tak jadi lah ni. Kena tolak tu mari tu. Allah. Kita okey. Paduk boleh pergi pula. Tak pergi ngaji lama, tak ada ngaji nampak. Allah, Ustaz. Allah, tipu pula perjanjian. Orang pula. Jadi berbagai-bagai benda akan menjadi halangan kepada kita. Sebab tu jangan langgar. Jangan peduli. Jangan bertangguh kemudian bahasa yang terlebih besarnya dan terlebih sukarnya pekerjaan ini, pekerjaan rezeki. Dalam banyak-banyak ni kata dia rezeki lah yang menjadi masalah besar kehidupan. Mencari kehidupan dan mentadbir. Rasa dah susah nak cari dah sekarang, lepas tu dah dapat tu pula susah pula nak jaga. Letak di rumah ke mari pencuri. Tu dia. Nak buat wikak orang ke saya. Jadi macam kambing lekat betimah. Lekat betim macam. Nak buat ke mani, nak tolak lekat. Jadi orang ni bila manusia bila gitu masalah. Dia nak buat saya mani. Dia nak tolak lekat. Dia kambing dekat betim macam seksa tau. Sudah pernah dekat kambing dekat betim macam. Betim macam, betim biji macam tu. Dia makan habis, bila habis kan dia. Dia nak buat saya mani. Dia nak lekat dia gitu. Jadi payuh. Nak buat mani, nak telai lekat. Dia ada gitu. Kita hambat secara mana pun. Tak buat. Dia saya nak tinggal tu. Dia tak gitu. Nak buat tidak sekali-kali. Sebab apa? Dia lah. Orang tu busa kata, jangan jadi kambing lekat betim macam. Selagi tu pesan, jangan jadi kenggor. Kenggor tahu kenggor? Awal mu jangan jadi kenggor. Dia jaga Islam ni hebat. Dialah pejuang. Dialah hero. Dialah penceramah utama. Tetapi agama Islam tidak ada pada dirinya. Anaknya, keluarganya, dia sendiri tak ada. Tidak lepas pada ain. Azan pun tak reti. Dia jaga Islam secara hebat. Dia sanggup keluar setahun. Dia punya mujahadah dia. Tetapi dia anak dia, sedia diri dia, apa semua, dia tak belajar. Pada ain tidak lepas. Maka ni nama dia kenggor. Dia jaga perjuangan tu. Dia punya hebat sekalian. Dia macam contohnya dia buat masjid sekarang. Dia buat kolok, dia buat menara, dia punya belakang. Hai semaya dia tak semaya. Tapi kita semaya belakang, masjid dia buat lah. Ni kenggor. Orang tu kata jangan jadi kenggor. Dia jaga buah mempelam sejak bunga sampai mempelam ni masuk. Saya naik dokong tadi, satu pokok dokong. Tu dia kenggor punya banyak. Semua orang tak naik pokok tu. Dekat rumah saya, dekat rumah saudara saya lah, kapur tu. Jadi saya pun naik. Saudara saya, kenggor tu kata dia. Saya kata tak apa, kita ada ayat-ayat azimah. Saya ajar. Padahal saya bawa bagong tu. Saya naik ke atas, spray dulu. Spray. Jadi rupa berkenggor, dia kena bagong, dia pengsan.
Jadi gini lah, kena kekau. Jadi aku saya waktu pas berdi. Pak Ustaz saya tanya, mu tak ketik kenggor? Saya ada ayat. Aku tahu dah kata dia. Padahal baygon. Sudah, kenggor ni kalah dengan baygon. Saya beli sebotol yang RM5.50 tu. Saya nampak kata kenggor, dah spray dulu. Apabila selesai spray, kita naik. Rupa-rupanya kenggor ni kan bila kena baygon, dia jadi pening. Dia jadi mabuk. Habis, dokong saya buat turun. Pos awal saya tanya, tak ketik kenggor? Ada kenggor tak ketik saya. Nak raya cerita bermakna halangan ni banyak. Kalau ada kenggor, pakai baygon. Jangan duduk tak boleh makan kenggor banyak. Langgar. Kalau ada apa halangan, tepuh dengan cara yang kita tersendiri. Jangan jadinya dia alasan untuk kita lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata dia di sini, pekerjaan yang amat sukar dan mentadbir akan dia, maka bahasa ialah yang amat besar bagi segala makhluk mempenatkan diri. Inilah masalah besar, kata dia. Semua orang susah pasal dia ni. Bila ada, kita kalau boleh. Sebab tu untuk saya kata awal, di antara perkara yang menjadi halanganmu di akhir zaman ialah harta. Harta, kata dia. Jadi kalau kamu panjang umur, duduk di zamanmu nanti, mu jaga benda ni baik-baik dan kamu jangan terpikat. Kalau tolak harta, kata dia, kamu tidak boleh berdakwah. Tapi kalau kamu gila harta, kamu akan hina. Ada hak mana dua tu? Kalau kita tak ada duit, tak ada harta benda, kita akan terganggu perjalanan dakwah di akhir zaman. Sebab akhir zaman, saudara, dia nak pakai kereta besar lah, ada rumah lah, semakmen lah. Tapi kita guna style zaman dulu, tak saya mengaji. Zaman dulu Datuk Guru pakai selipar Jepun, pakai topoh kayu, kepekak, baju pagoda. Satu sibar kali lepas sini. Dia mengajar, anak murid beribu. Acuk tu buat lah dia nak tahu. Sudah pergi ke pekak hak warna putih kat Masjid India tu. Lepas tu sibar kain sini selap, pakai pi hak bunga tu. Lepas tu pakai selipar Jepun hak tumbuh. Dia mengajar. Ada orang nak ngaji ke tak? Tak ada. Maka tu kata mu akan berada di satu zaman yang harta menjadi makjizat. Harta menjadi makjizat. Maka sebab tu dia tukar tajuk. Saudara sekalian, dia buat rumah 3 tingkap. Zaman dia tu, Cina pun tak buat lagi. Tahun 50, tak ada rumah Cina besar rumah dia tu. Dia buat rumah 3 tingkap. Tu dia. Dia beli Mercedes. Dia order Mercedes, dia beli kat Singapura. Dia beli. Jadi kita pun heran, apa dia buat benda ni semua ni. Rupanya dia kata, kalau aku ikut aku punya mengaji, orang kampung tak akan ada. Sebab takut mengaji pondok ni low class. Maka dia buat satu benda yang biasa yang besar. Rumah dia dengan kereta Mercedes hak lampu mata belalang tu. Tu dia pakai minyak diesel. Hak nak start kena panas dulu. Kena preheating, lepas tu wasa itar. Macam itulah dia beli. Lepas tu dia basuh bagi, dia basuh. Dia pakai baju basuh kata dia, "Entah biar tu wanyu." Lepas tu wanyu kata dia kat budak-budak saya, budak lagi masa tu. Aduh, kata dia. Jadi budak-budak pun perli lah. Dunia tu guru. Dia kata, "Oh, dunia awet. Ni menata ni lah pok budak gila." Dia malu. Bau lagi. Nak royak cerita bermakna orang alim. Orang alim dia tahu penyakit akhir zaman ialah harta benda. Sebab itu saudara tengok lah ni belajar turun tangga lain tak ada. Dan kepala dia tu PhD. Dan kepala dia degree of syariat. Sebab apa? Kalau master gaji dia 1,800. Bukan mahal benar. Tetapi kesimpulannya ialah belajar kerana dunia. Maka awak akan berada di zaman itu. Memang betul. Memang betul. Semua orang akan mengejar mencari bagaimana agama dia boleh menjadi duit. Kita jangan terlibat. Kita mengaji aja. Kalau tak ada duit, kita pakai makan Maggi macam tu lebih kurang. Tapi rasanya duit ada 2-3 kali makan dah. Ya dah free pula tu. Orang pekoh pun tak makan dia free. Ada pergi pak masjid lain, ada makan dia free ke? Tak ada. Kita pergi kat Masjid Munawwarah ke Masjid Shah Alam ke, ada dengar tu email bagi dia free. Tak ada. Kita hak sesok ni ada dia free. Tak bagi dokong free. Dokong tu sotrela lagi ada tu. Dokong free.
Yang kita dengar orang ni kita saja. Jadi benda-benda gini akan berlaku di akhir zaman. Orang berpendapat miskin tidak dapat membangunkan Islam. Dia berpendapat. Sebab apa melibatkan rezeki dan kewangan tadi. Jadi kata dia membimbangkan hati mereka itu dan terlebih banyak duka cita mereka itu dan menghilangkan akan umur mereka itu habis hasa, habis umur. Dan besar tuntutannya. Nak lepas tu nak gitu. Dan dosanya terlibat dengan kesalahan dan dipaling dengan mereka itu daripada pintu Allah. Ini masalah dia akan terhijab disebabkan oleh dunia itu tadi. Daripada khidmatnya kepada berkhidmat bagi dunia, bertukar lumus mencari benda tadi dan berkhidmat bagi makhluk. Tak kira siapa asal boleh bagi dia rezeki, dia akan buat apa saja. Maka hidup mereka itu dalam dunia dan lalai di dalam kelam. Maka berlakulah dia di dalam sentiasa dalam kesusahan dan hidup dalam zuluman dan penat dan payah dan kehinaan dan rendah diri dan dihalaukan mereka itu kepada akhirat. Orang muflis, harta yang banyak yang berjuta-juta tadi dihalau di akhirat sebagai orang muflis. Sebab itulah kena jaga. Kalau orang ini pandai guna, dia lebih kaya daripada orang lain. Sebab tu Nabi ajar kepada para sahabat, dia beli pedang, dia beli unta, dia berjuang, dia berjihad, pahala sabilah, pahala jihad, pahala semua. Maka orang-orang miskin pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dia sedaklah unta banyak, awak kumur banyak, ladai banyak, kami orang miskin ni belagu mana nak khidmat kepada Allah. Dia Rasulullah jawab, wahai saudara-saudara, kalau mu tak ada harta, bersedekahlah dengan senyum. Dengan senyum. Jumpa orang, Assalamualaikum. Dan OPT tak ada. Akhir sekali Rasulullah kata, wahai saudara, jangan kamu dengki kepada saudara kamu, sebab pangkat di syurga tidak sama. Kokok mana pun, orang kaya beriman lebih baik daripada orang miskin beriman. Yang salah ni kalau yang tidak beriman. Tetapi orang kaya beriman lebih baik daripada orang miskin yang tidak beriman. Pasal apa? Orang miskin dia wisriya, orang kaya dia wisri 1000. Iman sama. Bermakna dia sudah foto. Begitulah. Maka orang Badui ni kata, ya Tuhan, ya Nabi, ya Rasulullah, lagu mana aku ni orang Badui nak buat tambah pahala dengan berapa? Dia Rasulullah kata, kalau mu tak boleh buat apa-apa, mu wirid lah. Berzikir banyak-banyak. Dan kamu kena ingat, senyum itu sedekah. Jadi tak boleh seria, tak boleh, senyumnya lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi tu je lah. Orang miskin macam kita. Ajar sedekah tak apalah, ada piti sama siap. Jadi macam kita ni, apa yang boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Tenaga kita ke, fikiran kita ke, kita gunakan dia sebagai aset. Jadi tak samalah. Nabi kata, wahai saudara, kamu jangan dengki dan jangan kecewa, sebab makan manusia tidak sama. Abu Bakar kaya raya, Umar kaya raya, Osman jutawan dan milioner. Hak miskin ahli sorang saja. Nak tengok bermakna tiga daripada kalangan jutawan dan seorang sahaja yang miskin di kalangan sahabat besar Nabi SAW. Nak memuliakan daripada ahlul bait, maka Ali tidak dibenarkan. Bukan kata dia tak dapat, tapi Allah nak memuliakan sahibul bait, ahlul bait. Maka yang tiga ni secara jutawan mengatasi sahabat-sahabat yang lain. Kenapa dia jadi orang utama? Sebab dia ada dua kelebihan. Kelebihan iman pun pada dia, kelebihan harta pun pada dia. Maka sebab tu Nabi kata, jangan dengki wahai sahabat-sahabat aku orang Badui. Ini kisah cerita harta tadi. Sebab Nabi pimpin dia. Berkhidmat dan makhluk dan lalai kelam dan penat dan payah dan kehinaan dan rendah diri dan dihalaukan mereka kepada akhirat orang muflis, tiada memiliki sesuatu antara dua tangan mereka itu hisab dan azab, dan tiada antara dua tangan itu hisab. Maknanya harta dia tadi akan dikira, hak halal tadi akan dikira, duk kira mari mana, hak ni beli mana, nego dengan siapa, Allah satu hal pula. Lepas tu dan azab, kalau ada hak haram, yang haram tu dia azab. Yang halalnya dikira setengah mati, dan yang halalnya, yang haramnya dia azab. Ini dua-dua susah berlaku. Jadi sebab tu berhati-hati kata dia. Dan jika tiada dikasih Allah akan mereka itu dengan kurnianya, maka dia akan dikenakan azab
jika tiada dikasih Allah akan mereka itu. Maknanya kalau tidak ada rahmat Allah. Kesimpulan dia tutup dengan sekiranya Allah tidak beri rahmat. Bila beri rahmat tak ada masalah, dia tarik balik kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu taala, dia bagi kita insaf balik, dia bagi kita taubat balik. Maka tilik olehmu daripada beberapa ayat yang diturunkan Allah Taala, yang demikian itu daripada beberapa zikir yang disebutkan, peringatan-peringatan dan zikir sudah banyak daripada janjinya dan akuannya dan bahagiannya atas yang demikian itu, dan sentiasa anbiya dan ulama mengingatkan dan mengajar akan dia akan segala manusia dan menyatakan bagi mereka tu jalan. Ulama dan rasul dia benda sama ya. Dia susun jadual model yang lebih kurang, walaupun kita tidak berkualiti, tetapi model yang sama. Dia bawa manusia ajak terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya meletakkan sebagai tidak cinta kepada benda tu. Tapi kalau tok guru duk gubuk projek anak murid itu berat. Apa ambil tanah aku? Oh, mumpan siapa hati. Ustaz marah kan anak murid ambil projek dia. Sebab apa? Sama-sama gubuk pasir belakang dua-dua. Anak murid pun nak pasir, ustaz pun nak pasir. Dah bertemu dah situ. Bubuk pasir, bubuk balok, bubuk projek. Tok guru tak payah, sebab dia sudah berada di tempat yang tinggi. Dia patut pimpin projek orang tu. Jangan jadi menyeleweng. Pimpin orang bodoh kepada cerdik, pimpin orang dosa kepada taubat, pimpin orang kaya kepada jangan kedekut dan sebagainya. Jadi susun budak tu, susun muridnya. Ya, dia kena berasing diri, jangan terlibat. Ini dia sendiri nak jadi ketua cawangan, tu masalah. Dia sendiri nak jadi Perdana Menteri. Pada ke mana hak lain? Apatah lagi. Maka sebab tu ulama dia berkecuali dari pengajaran dunia. Dari mengejar benda ni, ulama dia berkecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian, anak dia bernama Fatimah mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, kata dia, aku ni orang kata anak Nabi, tok lelaki aku, kata dia, orang kata panglima tentera, sia malai berperang, kata dia, tetapi tak boleh kau, aku nak mewah sikit, kata dia. Wayaklah kau Ali, belilah washing machine, belilah blender, kata dia, belilah water heater, misalnya. Nabi kata, mu nak bergapo Fatimah, aku nak mewah juga macam panglima yang lain, kata dia. Mu tengok ni bau bekok apa kau hai. Buat karai setengah kilometer, naik bonggok sini, diberitakan dalam sejarah. Maka Nabi bertanya, Fatimah, kalau mu nak benda ni semua, dia kata boleh, aku boleh beri padamu. Mu baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33, 34. Mu baca hari-hari, maka nascaya Allah Taala akan beri kamu kemudahan. Dia baca. Bila dia baca sekalian, dia pergi ambil air naik sendiri. Dia nak pisah batu-batu, kisah sendiri. Dia pergi kat dapur tak pukul gas, tubik sendiri. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, apa dia ayat Fatimah tak ada hijau, kata dia. Baru nak nasi sudah masak, baru nak cedok sayur sudah masak, baru nak ambil air sudah siap. Akhir sekali tak ada hijau. Nabi berkata, wahai Fatimah, apa bakti kamu di hadapan Allah nanti? Kalau nak benda ni ambil, tapi boleh pilih. Nak harta dunia, nak kemudahan tak dikau, nak Ali. Maka dia biar Rasulullah, jangan cerita dengan Ali, aku pilih Ali. Maka kembali balik punggung air semula dia kata. Tak jadi. Begitu juga dengan Aisyah. Ya Rasulullah, kata dia, aku ni orang kata bini Nabi, tak kira hidup susah selama-lama kok. Maka Nabi kata, ya Aisyah, besok pagi mari kita jogging di belakang kota sana, di tepi Bukit Uhud, kota Madinah sana. Dia jogging sebelum subuh lah, gelap selesai. Kita pun sekali bawa isteri keluar, tapi jangan pukul 7, pukul 5 tu kau tak duduk belakang. Wah, jogging agak-agak pukul 6.30 balik lah. Jangan pula keluar jogging pukul 5 petang. Golek. Okey. Kemudian dia bawa di hadapan dengan Siti Aisyah, dia bawa di sebelah tepi. Kemudian Aisyah melihat bercahaya kuning. Dia tanya, ya Rasulullah, Rasulullah kata, mu pandang ke kiri wahai Aisyah.
Ya Rasulullah, aku dapat warna kuning-kuning. Ya, itu Bukit Uhud. Ya Aisyah. Kenapa warna kuning ya Rasulullah? Dia sudah jadi emas. Dia pergi ambil emas betul. Ya Rasulullah, ni emas. Ya. Kalau mu nak ambil dah Bukit Uhud ni, hak mu. 2 butir bukit tu ambil hak mu belakang. Tetapi mu pilih, mu nak Bukit Uhud ke mu nak Nabi? Aisyah kata, ya Rasulullah, aku pilih Rasulullah. Bermula hari ni biar aku susah betapa. Balik nanyok dapur kayu semula. Ni nak kita kisah Nabi dan Rasul dan para sahabat. Kenapa kita tak buat demikian? Tak mampu. Jadi Nabi sebagai model yang ulung, yang model. Tapi kesedar boleh ikut macam tu, tak apa. Tapi mampukah kita? Mampukah kita dengan tak ada harta benda, dengan tak ada aset, tiba-tiba orang tanya, bagaimana masa depan awak? Alhamdulillah, gemilang. Berani kita kata. Dia tahu orang tanya, rumah mana? Tak ada. Gaji? Tak ada. Dia nak kerja apa? Alhamdulillah. Berani ke kita? Berani ke kita agak-agak nak duduk situ? Saya rasa tak berani, betul tak? Nak suruh semua kaya kat setengah saya apa takut. Jangan kena tawakal pada Allah. Dia tempat yang bersungai saya tu tengah saudara, bukan dalam hutan, dalam cuma gelap saja pun takut. Arif kata jangankan malam ustaz saya. Petang tu kalau tak ada orang saya takut. Tengah hari pun takut. Arif. Ya. Saya ustaz kata dia, bukan nak berlaku tinggal saya seorang, saya takut. Nak royak cerita kita punya kelemahan. Jadi sebab tu Nabi tidak suruh, cuma Nabi modelkan saja supaya tidak menjadi satu kewajipan. Tetapi begitulah dia punya ulama amilin. Orang alim tu guru dia kena lagu tu. Kita tak boleh saudara sekalian gagal dalam poket 300 dah mula nana. Hai 100. Aduh, kalau kita tengok berah pula dah tinggal sekerak. Gas pula gengeng. Aduh, tu mana ni? Memang tak berani saudara sekalian. Tu guru saya tu sekalian. Balik buka pondok mak dia tanya. Mau nak buat apa? Awet. Hamba nak buka pondok mak. Lepas tu mu nak kerja ke apa? Buka pondok Yalah mu nak kerja ke apa? Mengajar. Yalah apa mu anak-anak mu bini-bini mu nak makan ke apa? Saya nak tengok saya ditawarkan. Mak dia punya marah. Lepas tu dia kata sore ni berat juga. Mak dia kata mu dia ajar adik mu buat assistant. Dia pergi Mekah. Adik dia tengah belajar di Mekah. Pergi jumpa Masjid Haram, pergi atas laut. Dia terbalik tolong. Apa kita ni? Saya berdua lagi kan? Degok. Kata dia, "Bu balik kampung tolong aku mengajar." Tu sore tak ada kata dia. Adik dia kata, "Pak aku nak betul." Tak apa, pandai lah dulu kata kita sama-sama kokok. Baik, aku boleh tolong. Tapi dengan satu syarat. Tak dia fikir sudahlah, minta gaji dah lah. Syarat apa? Syaratnya mu jangan bagi aku apa-apa bayaran. Tu dia syarat dia. Jangan bagi aku apa-apa bayaran. Habis mu nak makan ke apa? Mu tunjuk aku satu petok aku nak jual nasi lemak. Di Pucuk Berdana. Mananya lagi. Jadi dia balik kapur, dia buka satu tempat, dia jual kuih. Jual kuih, jual nasi lemak, dia budak-budak beli buat belanja keluarga dia. Kemudian dia jaga pondok ni sampai Tok Guru saya wafat mati. Dan dia sambung balik sampai dia duduk kat situ, dia duduk azan. Seumur hidup suara dia saja azan di depan macam Bilal. Pagi-pagi lagi, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Berpuluh tahun sampailah Tok Guru saya mati, baru dia mengambil alih tempat mengajar. Tetapi sebelum itu dia jadi Bilal. Nak banyak cerita. Seorang ulama jadi Bilal kerana nak menghidupkan pondok abang dia. Maka itulah dia pengorbanan ulama. Bukan senang. Menyatakan bagi jalan dan dikarangkan bagi mereka tu baru kitab. Tulis kitab lain, ceramah lain, nasihat lain. Dan dibandingkan mereka itu bagai segala manusia amsal. Bawa perumpamaan berbagai-bagai contoh, yakni bandingan dan
menakutkan mereka itu dengan Allah Ta'ala. Jangan buat begini, nanti Allah marah dan sebagainya. Dan serta mereka itu tiada dapat penunjuk mengambil jalan, dan tiada takut dan tiada tetap hati pun payah juga, kata dia. Ini alam misal ya. Saya nak sambung sikit boleh Balik pun tak ada bola lagi, esok bola. Okey. Kenapa dia panggil alam misal? Nabi pun menggunakan misal, sahabat pun menggunakan misal, Allah pun menggunakan misal. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa yadribullahu al-amsal. Nadribuhum, dia bagi contoh. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkaru, yatazakkaru, mudah-mudahan dia ingat kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala contohkan dunia. Jadi dunia ni dikenali sebagai alam misal, bukan alam makjizat, tetapi alam misal. Jadi langit, bumi, laut, matahari, bulan, bintang, air, sains, laut yang ketujuh, Atlantik, Pasifik, menyelam di dasar laut, apa bertemu, macam-macam bertemu, ikan cahaya, ikan apa semua, itu bukan makjizat, itu alam misal sahaja. Tidak kena mengena dengan makjizat Al-Quran. Sebab itu boleh diterokai oleh siapa saja, termasuk orang kafir. Sebab dia alam misal. Sebab ini bukan motif, ini sebagai perbandingan sahaja. Contoh saya nak bagi satu contoh. Apabila Allah Ta'ala memandang falyanzuril insanu ila ta'amihi, falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba. Betul tak? Sedia. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, thumma syaqaqnal arda syaqqa, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا. Jadi Allah Ta'ala kata, mu tengok, nazar, mu tengok dengan mata, fikir sendiri, mu fikirlah, Tuhan kata. Ta'ama, makanan-makanan kamu, benih-benih kamu, biji-biji tumbuh-tumbuhan kamu, mu tanam. Anna sababnal ma'a, kemudian aku siram air. Ni benih kita tanam kat sini. Kemudian Allah siram air. Sababnal ma' summa syaqaqnal arda syaqqa, maka bumi jadi merekah. Summa syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habban, maka pokok-pokok boleh tumbuh. Tu dia. Air siram, mu tanam benih, aku suram air, bumi pecah. Maka sains pun kaji. Sains kata di dalam ni ada garam-garam galian. Wah, pokok-pokok mengeluarkan oksigen, dan kita semua oksigen mengeluarkan karbon dioksida, menyedut oksigen. Apa tak erti saya sains. Kemudian sama dengan Al-Quran, kepala otak. Ini alam misal, bukan alam makjizat. Ini alam misal. Hak Tuhan nak cerita sebenarnya alam gaib. Okey, apa alam nak cerita dia? Alam hak nak beritahunya ialah apabila tengok makanan kamu tumbuh-tumbuhan letak sebelah. Hak ni bijian. Hak ni ajbuzanat. Di hujung salbi. Okey, apabila disirami air. Bila? Di hari sebelum kiamat. Apa sirami air? Bila? Di Sungai Sel. Sekarang. Okey. Kemudian siram pokok putu tumbuh. Siram manusia bangkit. Kebangkitan padang mahsyar. Kemudian hak ni pun tumbuh menjadi daun-daun kayu. Hak ni pun tumbuh menjadi manusia. Hak ni menuju ke pasar-pasar Khadijah dan pasar-pasar malam. Hak ni menuju ke syurga ataupun neraka. Jadi hak nak cerita ni hak ni. Hak ni Qurannya. Hak ni alam misal. Jangan kita cerita ini pula makjizat pula. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran Allah telah bukakan kepada kita
segala mukjizat yang diterokai oleh Yahudi kepala otak. Ini namanya doktor apa? Siapa tahu? Mesti tahu. Budak-budak sekolah mesti tahu. Seorang penceramah begitu gairah menceritakan tentang alam misal. Kononnya sains menyamai ayat Al-Quran. Sebab tu saya kata Al-Quran bukan sains. Yang dia sebut tu bukan mukjizat, itu alam misal. Hak lain lagi dia buat utur. Afala yang zuru kai apa? Ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sab afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah Taala kata, apa pun tak tengok utar, tengok bumi, tengok bulan, tengok langit, tengok apa. Itu sebagai alam misal. Sebab tu dia panggil afala yanzuru. Mari profesor, mari doktor-doktor falsafah gila ni, dia cerita sains sama dengan Al-Quran. Al-Quran bukan nak cerita pasal sains. Sains sudah siap. Cuma Allah nak cerita yang ada di dunia ini adalah bakal berlaku di akhirat. Benda yang sama. Cuma ini alam misal. Bagaimana Allah tumbuhkan buah pokok-pokok dan begitu Allah bangkitkan manusia. Sebelum pada mahsyar berlaku sekali Allah siram air selama 40 hari 40 malam. Kemudian Ajbuz Zanat tadi akan bertukar wajah menjadi manusia sekali lagi dan bangkit di atas muka bumi semula. Maka bergerak pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Qurannya. Hatu mukjizatnya. Hak tumbuhan tadi bukan mukjizat. Itu kita boleh bagi. Orang gila boleh cari. Orang gila cakut-cakut tanah situ tumbuh ada. Orang gila menemui sama dengan Al-Quran Karim. Tuan-tuan, cuba lihat berapa ramai orang gila serupa dengan Al-Quran. Ada benda. Orang gila pun buah biji, siram tak tumbuh dah. Tumbuh. Cumanya ada yang lebih canggih, itu saja. Walau bagaimanapun semua dunia ini alam misal. Kalau saya dapat naik ke bintang sekalipun, dia tetap alam misal. Alam hakikatnya ialah selepas mati. Jadi Al-Quran turun nak cerita kepada kita benda selepas mati. Itulah Al-Quran. Dia tak cerita benda zahir, ini alam misal. Kepada profesor-profesor, bertobatlah sikit, malulah sikit kepada Al-Quran. Nak disamakan dengan kajian sains pula. Macamlah Tuhan nak mengajar sains. Dah, Al-Quran turun untuk mencerita pasal alam akhirat, pasal syurga, pasal neraka, pasal siratal mustaqim, pasal hisab dan sebagainya. Boleh cakap tu? Kalau sudah balik dengar lagi cerita tu, tutup TV cepat-cepat. Itu orang gila. Yakni bandingan dan menakutkan dengan Allah serta mereka tu dapat petunjuk jalan yang tiada takut dan tiada tetap hati dengan dia, yang tak reti, yang kurang faham, yang kurang yakin, dia akan bagi sehari-hari di dalam tenggelam tipu daya. Daripada mereka itu sentiasa mereka takut bahawa luput akan mereka itu makan pakainya, makan paginya dan makan petangnya. Duk bejo benda cari benda dunia dia tu berkenaan dengan urusan syariat zahir pagi dan petang, sampai lupa fardu ain, lupa ibadat, lupa kewajipan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan asal yang demikian itu wallahu alam. Sekian, maaf, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim, iftah alaina wa la suryatina futuhal arifin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan ke? Jaga ya. Alam misal dunia, alam hakikat akhirat. Jadi bulan, bintang, ilmu falak, sains, ini semua alam misal. Wa yadribullahu al-amsal. Begitu, bukan alam hakikat. Walaupun sains bertemu bulan berlagu, kau gerhana, kau itu alam misal.